Aku sebenarnya agak seram untuk menceritakan kisah ini. Ini kerana kisah ini benar-benar berlaku waktu aku dan beberapa orang kawan aku mendaki satu bukit di salah satu daerah di negeri Johor. Jangan lupa klik button like, subscribe dan share. Pada suatu hari selepas pulang daripada bekerja, aku dan beberapa orang kawan aku pergi mendaki satu bukit di satu daerah di negeri Johor. Pernah diceritakan, bukit ini merupakan bukit peninggalan untuk membuang saka-saka dan juga hantu-hantu mereka di kaki bukit ini. Pada hari tersebut, sebenarnya aku rasa tak sedap hati pada awal-awalnya untuk mendaki. Tetapi aku menidakkan perasaan aku dan aku teruskan pendakian bermula jam 4.30 petang. Aku bersama 3 orang kawan aku naik ke atas dan memulakan pendakian. Tiba di separuh jalan, seorang kawan aku terjatuh dan terduduk seolah-olah ada satu benda yang menolak. Kawan aku yang terjatuh tiba-tiba menggigil ketakutan, seolah-olah ada benda yang sedang menghurung dia. Aku sendiri tak pasti kenapa, sedangkan waktu itu matahari masih lagi terpacak di atas. Setelah hampir 1 jam, kawan aku yang seolah-olah dirasuk tadi kembali reda. Sebagai seorang pendaki, tidak lengkap jika tidak sampai ke puncak yang ingin ditawan. Kami meneruskan perjalanan seperti biasa. Perjalanan agak lancar sampai ke puncak. Setibanya di puncak, terdapat satu kuari yang ditinggalkan dengan keadaan air berwarna hitam. Dan aku ternampak beberapa ekor khinzir berlari-lari di keliling kuari tinggal tersebut. Kami berasa seronok dan gembira. Perasaan gembira itu seolah-olah telah merasuk fikiran kami untuk berkata seperti perkataan-perkataan yang agak cabul yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Aku terlalu seronok sewaktu tiba di puncak sampai aku lupa ada makhluk lain yang menghuni di kawasan tersebut. Aku seraya menjerit, Hoi, di mana kau? kami seronok, kami gembira dan kami bangga sebab kami sudah sampai ke puncak itu. Tetapi kami lupa di situ terdapat pelbagai penghuni yang mempunyai pelbagai bentuk rupa, pelbagai keadaan fizikal mereka yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Selepas hampir 30 minit kami berada di puncak, jalankan untuk sesi turun dari kawasan kaki bukit itu. Perjalanan begitu lancar sehingga sampai separuh jalan. Tiba-tiba kami bertiga ternampak ada 3 cabang jalan untuk dilalui untuk turun. Kami hampir bertengkar untuk memilih jalan A, B atau C. Akhirnya keputusan dibuat. Kami mengikut jalan memang kita sendiri tak tahu, tak nampak dekat mana arah untuk turun tu. Setelah hampir 1 jam berjalan menuruni kawasan bukit tersebut, aku dan beberapa kawan aku mula menjadi panik kerana waktu sudah hampir gelap, kerana malam sudah hampir tiba menyelubungi siang. Aku dan kawan-kawan aku amat yakin bahawa itulah jalan yang kami gunakan sewaktu mendaki tadi. Tiba di satu kawasan yang agak ada berbatu-batu sungai, kami sudah berasa penat. Aku minta kawan aku untuk duduk sekejap di situ lebih kurang 10 minit kerana aku merasa sangat letih. Sewaktu merebahkan badan di kawasan berbatu tersebut, aku tiba-tiba terdengar suara orang berpesta dengan menyanyikan lagu Rasa Sayang. Aku bertanya kepada kawan aku, adakah ia mendengar satu perkara yang sama ataupun dia tak dengar langsung ataupun aku sendiri yang buat-buat cerita. Tapi kawan-kawan aku yang lain juga turut dengar seolah-olah orang berpesta dengan menyanyikan lagu Rasa Sayang. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Bunyinya cukup jelas. Terdengar bunyi rasa sayang yang dinyanyikan oleh seorang yang usianya aku anggarkan lebih kurang 40-an, menjadi ketua untuk satu event atau satu parti. Tetapi pelik,
kenapa di dalam kawasan yang hutan belukar boleh ada parti? Aku dan kawan-kawan aku terdiam dan tidak berkata apa-apa. Yang pasti waktu tu aku dan beberapa kawan aku tu berasa takut, berasa seram. Sebab kami tak jumpa pendaki-pendaki lain untuk kami sama-sama turun. Waktu tu sekitar jam 7:30 malam dan melepasi waktu azan maghrib. Di kawasan hutan yang tebal, aku dan kawan-kawan aku meminta tolong. Tolong. Dengan harapan ada orang yang akan menolong kami. Kalau tidak, kami terpaksa bermalam dalam hutan untuk menanti hari siang. Tiba-tiba, muncul seorang lelaki berbangsa Cina sekitar usia 40-an bersama seekor anjing. Dia berkata kepada kami, "Weh, lu orang sesat ke?" Kemudian kami pun mengiyakanlah apa yang dia cakap. Kita orang pun ikut dia bersama anjing tu. Dan kita orang berbual, kita orang tanya, "Selalu kau orang sesat kat kawasan ni?" Kata kepada kami, "Lu orang ada cakap apa-apa bukan-bukankah dekat atas?" Benda ni sangat memeranjatkan dan sangat membuat kami begitu cemas. Setelah hampir ke bawah, aku seolah-olah ditolak. Lutut dan tangan aku tercedera pada waktu tu. Aku sendiri tak pasti kenapa. Tak ada bendul ataupun akar-akar kayu yang aku langgar. Kami sampai di parking kereta. Dan tidak habis cerita di situ, di parking kereta kami terdengar satu bunyi. Suara rayuan dan meminta tolong merintih-rintih masih segar di ingatan aku, dan aku pasti ini juga masih segar di ingatan kawan-kawan aku yang lain. Lagu rasa sayang, kisah aku ditolak, kisah kawan aku seolah-olah dirasuk syaitan juga segar di ingatan kawan-kawan aku yang lain. Aku akui, itu kesilapan aku dan juga kawan-kawan aku yang lain kerana bersikap mementingkan diri sehingga lupa mereka ada di sekeliling kita. Benarlah kata orang dulu-dulu, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Lain padang, lain belalang. Jangan ikut sedap rasa kita je.